Engkaulah ratu hatiku. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada barisan juri yang bijaksana serta rakan-rakan yang dihormati sekalian. Rakan-rakan, ibu dan ayah kita adalah insan yang paling penting dalam hidup kita kerana adanya mereka kita wujud di dunia ini. Mari dengar cerita saya hari ini yang bertajuk Pesan Ibu dan Ayah. Cuaca begitu terik sekali. Matahari betul-betul tegak di atas kepala. Bahunya terasa seolah-olah membakar kulit. Pokok-pokok langsung tidak bergoyang, menandakan tidak ada angin. Di sebuah lorong kecil terletak di antara rumah-rumah setinggan di perkampungan itu, kelihatan 3 orang kanak-kanak lelaki sedang berjalan pulang dari sekolah. Masing-masing menggalas beg yang syarat dengan buku. Wajah mereka kelihatan letih dan dibasahi peluh. Tetapi mereka tetap meneruskan perjalanan mereka. Tiba-tiba, si adik yang paling kecil dengan wajah yang berkerut mengadu kepada abangnya bahawa dia berasa amat dahaga. Kebetulan, mereka lalu di hadapan kedai runcit. Kelihatan beberapa orang kanak-kanak yang lain sangat enak makan aiskrim di situ. Faizul menelan alir. Tubuhnya terus dibasahi peluh. Ketika itu juga, Faizul merengek kerana dahaga. Faizal cuba memujuk Faizul kerana rumah mereka sudah hampir. Tetapi, apakah daya? Faizal tidak mempunyai wang untuk membeli air. Apatah lagi aiskrim untuk adiknya itu. Hari ini, ibu mereka tidak memberikan wang belanja ke sekolah. Mereka hanya membawa bekal jemput-jemput pisang sahaja dan sebotol air masak untuk mengalas perut ketika waktu rehat. Bukan hari itu sahaja mereka tidak membawa ke sekolah. Sudah banyak kali mereka hanya membawa air dan roti atau biskut sahaja. Hidup mereka tidaklah semewah seperti kanak-kanak yang lain. Mereka hanya makan ala kadar sahaja kerana ibu bapa mereka terpaksa menyimpan duit untuk menyara persekolahan mereka. Disebabkan tidak ada duit jugalah, mereka terpaksa berjalan kaki pergi dan balik ke sekolah yang terletak 2 kilometer dari rumah mereka. Rakan-rakan, bagi Faizal dan Fairuz, mereka sudah biasa dengan keadaan itu. Tetapi mereka kasihan kepada Faizul yang masih kecil dan tidak tahu apa-apa itu. Tentu dia tidak faham mengapa mereka berjalan kaki pergi dan balik ke sekolah, tidak naik bas atau dihantar oleh ibu bapa mereka seperti kanak-kanak yang lain. Faizal, Fairuz dan Faizul dapat sampai ke rumah dengan peluh yang dibasahi baju sekolah mereka. Lega benar perasaan mereka dapat sampai ke rumah setelah 30 minit berjalan kaki di tengah panas cuaca terik. Ibu segera menghidangkan nasi di meja dapur. Selepas menyalin pakaian sekolah, mereka segera menerpa ke dapur kerana perut mereka sangat lapar. Tiba-tiba Faizul memberontak tidak mahu makan kerana asyik berlaukkan telur dan nasi sahaja. Ibu dengan sayu memujuk Faizul untuk makan saja makanan yang telah dihidangkan. Faizul tetap membentak makanan-makanan yang sedap seperti daging, ayam yang tidak mampu dihidangkan oleh ibunya. Namun, Faizul memarahi ibunya kerana asyik memberikan alasan tidak ada duit. Ibunya dengan lembut sambil mengusap-ngusap kepala anaknya. Ibu menerangkan kesusahan dan kepayahan ayahnya mencari rezeki untuk membesarkan anak-anaknya dengan baik. Faizul yang
Faizul akhirnya diam. Walaupun sebentar tadi dia membentak tidak mahu makan, setelah dipujuk oleh ibunya, dia makan juga dengan lahap. Ibunya tersenyum melihat gelagat anaknya. Faizal yang berada tidak jauh dari situ mendengar segala perbualan antara ibu dan adik-adiknya itu. Perbualan begitu dan juga ibu tidaklah asing dari telinganya. Dia telah mendengar beratus-ratus kali kata-kata yang sama dituturkan oleh ibunya. Setiap kali adik-adiknya menangis dan merajuk. Faizal berasa kasihan akan adik-adiknya itu. Tapi dia lebih kasihan kepada ibu bapanya. Pada suatu hari, Faizal pergi ke kedai runcit untuk membeli barang keperluan yang disuruh oleh ibunya itu. Dia terserempak dengan beberapa anak jirannya yang sedang duduk-duduk di bawah pokok seri. Kawan-kawannya mengajak Faizal untuk singgah berbual bersama mereka. Tiba-tiba, perbualan mereka bertukar menjadi sesuatu yang tak disangka oleh Faizal. Rupa-rupanya, mereka merancang untuk mencuri beberapa buah kedai runcit di perkampungan itu. Hati Faizal terus berdebar-debar dan cemas. Mereka telah mengajak Faizal untuk sertai rancangan mereka. Faizal menggelengkan kepalanya menandakan tidak bersetuju. Seumur hayatnya, dia belum pernah lagi berniat untuk mencuri. Dari kecil, ibu dan ayah mereka sentiasa berpesan jangan mencuri, berdosa. Disebabkan tidak mahu mengikuti rancangan mereka, Faizal diminta untuk merahsiakan rancangan mereka. Faizal menganggukkan kepalanya menandakan bersetuju, tetapi perasaannya hanya Tuhan yang tahu. Lalu, dengan segera, Faizal pergi ke kedai runcit untuk membeli barang keperluan yang disuruh oleh ibunya. Faizal melihat wajah Pak Amin yang tenang dan baik itu. Dia teringat rancangan jahat budak-budak itu. Dia berasa serba salah. Perasaannya berkecamuk sehingga lupa untuk membeli barang yang disuruh oleh ibunya. Dia terus pulang ke rumah. Ibunya hairan melihat Faizal kegelisahan. Faizal memandang wajah ibunya. Faizal tunduk memandang tanah kerana dia tidak tahu apa hendak dijawab oleh ibunya. Dia berasa serba salah. Faizal terpacu lidahnya menceritakan perkara yang sebenar. Faizal dengan jujur menceritakan kepada ibunya. Setelah mendengar penerangan Faizal, ibunya menasihatkan anaknya agar memberitahu hal sebenar kepada Pak Amin. Setelah mendengar nasihat ibunya, dia terus lebih bersemangat dan kepada Pak Amin yang telah banyak membantu keluarga mereka. Wahai rakan-rakan, Faizal berasa amat lega kerana dapat menceritakan hal sebenar sebelum perkara buruk yang berlaku. Wahai rakan-rakan, tanpa ibu tiadalah kita. Siapalah kita tanpa ayah dan ibu yang telah berkorban kepada kita apa sahaja. Jadilah kita anak yang baik dan bertanggungjawab kepada ibu bapa, masyarakat, negara dan agama. Kasih ibu tiada tandingan, kasih ayah tiada terbalas. Walau siapa pun ayah dan ibu kita, miskin atau kaya, mereka tetap ibu dan ayah kita yang melahirkan kita. Sekian cerita saya hari ini. Terima kasih.